Kalau korang nak trade, yang pertama korang kena ada direction. Sebab kalau korang tak ada direction, itulah saat yang korang melawan trend ataupun korang mengikut trend. Dia ada dua choice kat situ. So merepek sangat bila kita tanda macam ni untuk dijadikan sebagai setup. Takut benda ni termakan. Dia manipulate kita balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again in the new chapter and the new education video with Monzari Picasso, founder of University of Trade. So welcome back kepada siapa yang tak subscribe lagi, siapa yang belum like channel kita ataupun subscribe, hit the bell button, turn on notification, unmute semua benda. Korang make sure buat sekarang supaya korang tak terlepas segala education video yang update, yang terkini, yang terbaru. Semua korang dapat belajar dengan percuma saja. So, dengan video kali ini, Monza harap benda ni bermanfaat untuk memudahkan korang. Which is, topik kita kali ini adalah untuk cara termudah korang nak identify trend. Iaitu, siapa-siapa yang ada masalah dalam direction, siapa-siapa yang ada masalah nak hold, siapa-siapa juga yang ada masalah takut benda ni boleh patah balik ke ataupun pergi lagi jauh ke, dia tak tahu, dia FOMO dan sebagainya. So 3 golongan ni korang better tengok video ni sampai habis, sebab kita ajarkan dekat korang cara paling mudah korang nak identify trend dan juga korang nak ketahui direction dalam masa maybe 3 saat saja. So let's check it out. So kalau korang tengok depan mata korang sekarang ni, chart yang naik dan turun, semestinya beginner memang totally dia tak tahu langsung apa itu direction. Advanced trader pun dia mungkin dia tahu apa itu direction, tapi dia tak tahu cara nak tahu direction. Ada orang tu tahu tapi kadang-kadang dia buat ada jadi, ada tak jadi, silap-silap. Kalau dia nak try hold, benda tu patah balik. So siapa advanced trader ke, beginner ke, amateur sekalipun, ini adalah video yang paling kita cuba buat seringkas-ringkas yang boleh supaya korang faham. So cara paling mudah kita nak identify trend ni dalam masa 3 saat yang saya beritahu tadi adalah dengan melalui satu trend line. Trend line ni walaupun benda ni basic, tapi ini adalah powerful thing yang untuk korang guna untuk korang cari direction. So contoh trend line ni kalau korang belajar dekat sifu-sifu luar ke, korang search Google ke, ada je trend line ni. So trend line ni dia adalah satu line yang korang boleh lukis selepas ada 2 sentuhan. Contohnya macam ni. Daripada sentuhan pertama ke sentuhan kedua, lepas tu korang tarik je trend line tu memanjang. Dia gitu. So yang line menegak ni lah yang kita panggil trend line of buying. So trend line ni syarat dia kena ingat dilukis setelah ada 2 touch, sentuhan pertama dan juga sentuhan kedua. Lepas tu korang tarik je line tu panjang mana-mana pun. And semestinya time frame untuk guna trend line ni boleh di mana-mana, tak ada masalah. Orang nak guna di M5 boleh. Tapi korang kena tahu, bila kita membolehkan untuk guna di mana-mana time frame, semestinya setiap time frame tu ada fungsi dia. Kalau korang pakai trend line di M5, mungkin dijadikan sebagai confirmation. Kalau korang pakai trend line ni di H1, mungkin boleh dijadikan sebagai setup. Tapi kalau korang pakai trend line ni di weekly, mungkin itu adalah for direction. Faham tak? So perbezaan time frame tu maksudnya perbezaan fungsi, tapi cara korang nak pakai tu masih sama. So konsep trend line ni selalunya kita nak monitor untuk direction. Kalau macam saya tak monitor trend line sebagai setup. Sebab kalau setup ni korang akan keliru tau. Sebab korang, contoh kita tengok dalam chart. Kalau korang ni monitor trend line ni sebagai setup, mampus. Korang tengok kat sini bila ada 2 sentuhan, ada orang pelik. Dia kata dia nak tanda shadow to shadow. Dia jadi gitu, nampak tak? Sentuhan pertama, sentuhan kedua. Sentuhan mana lagi korang nak? Sentuhan daripada body candle. Contoh body candle sini sampai sini. Ni pun boleh dijadikan trend line. So kalau kita gunakan konsep trend line sebagai setup, takut newbie ni dia confuse. Dia nak tanda yang mana? Sebab bila dia tengok market, banyak betul nak tanda trend line ni. Contoh macam ni. Daripada contoh shadow to body lah dia orang pakai ni. Sama juga. So merepek sangat
bila kita tanda macam ni untuk dijadikan sebagai setup. Takut benda ni termakan, dia manipulate kita balik. Kejap. Kalau korang nak akses segala recording kelas dan recording webinar yang Monza buat, korang boleh join membership as a super student dalam University of Trade untuk korang akses dan belajar semua SOP yang Monza dah buat dalam kelas, which is korang akan belajar full education lengkap, SOP tentang precise, SOP tentang confirmation, SOP tentang money management, semua dah diajar dan dah direkod. Join membership super student UOT sekarang dan belajar A sampai Z. Okay, so sebetulnya sebagusnya kita buat trendline ni sebagai direction. Contoh, kalau korang tengok kat chart sekarang ni, kita boleh tanda sentuhan pertama dan juga sentuhan kedua. Lepas tu kita tarik je memanjang macam ni. So bila kita ada trendline sell, kita boleh monitor bahawasanya trending sekarang ataupun direction sekarang sedang dalam keadaan yang menurun. So siapa-siapa scalper ke intraday ke, dia boleh mencari peluang untuk sell bila ada direction yang tengah menurun. Sama juga kalaulah dia breakout, semestinya contoh kalau korang nampak trendline ni breakout ke atas, so bermakna daripada direction tu sedang menurun, tiba-tiba ada breakout berlaku macam ni, itu adalah hint bahawasanya dia nak bertukar arah, which is daripada trending of selling dia breakout, so dia bertukar nak menjadi trending of buying. So bila ada breakout trendline macam ni, korang cepat-cepat jangan fikir ataupun fokus untuk sell, sebab dia sedang changing of character ataupun changing of trend. So korang carilah daripada selling setup, korang bertukar sekarang untuk cari ke arah setup buy. Disebabkan apa? Disebabkan trend line sell tu telah pun di breakout. Tapi hukum hakam cara kita nak trading, kita nak buy ataupun sell, kita tak melalui trend line. Ingat tu, trend line ni Monza selalu fokus sebagai direction semasa saja. Contoh macam ni, kita tanda ni, contoh siapa yang nak tanda shadow tu shadow boleh, nak tanda body tu body pun boleh, tak ada masalah. Konsep trendline Monza ni simple sangat. Ni nama dia 3 saat tu adalah korang hanya perlu cari sentuhan pertama dan juga sentuhan kedua sebagai body to body lagi bagus. Bila korang dah tanda macam ni, ini dah jelas untuk korang nampak sekarang ni keadaan market ataupun keadaan semasa tengah dalam keadaan yang menaik, ataupun trending of buying. So dekat sinilah peluang yang korang boleh buat. Korang pergi turun ke lower time frame ataupun korang carilah setup buy untuk korang ride the trend yang sama. So kita tak nak korang ni lawan trend, sebab market ni besar. Market ni orang kata trillion of volume. Di pasaran purata, average daily volume tu trillion, korang kena tahu. So kita tak nak lawan trend, kita tak nak lawan jerung, kita tak nak lawan siapa-siapa yang lagi besar. Kita tumpang saja apa yang diorang fokus, trending of buy, kita pun masuk buy. Kalau trending of sell, kita masuk sell. Selagi mana trendline ini tidak breakout, dan selagi itulah kita akan keep focus on buy. Okay, kalau korang tengok kat sini, selepas trendline ini breakout, sama macam cerita tadi, cerita yang sebelum ni, which is daripada trending of sell, apabila dia breakout, itu adalah hint untuk dia bertukar arah, bertukar direction untuk ke atas. Sama juga macam ni, daripada trending of buying dan trendline buy yang kita lukis ni, bila dia breakout, ini adalah hint untuk dia bertukar direction. Setelah mana korang nampak ada perpecahan trendline tersebut. Bila ada perpecahan macam ni, korang kena cepat-cepat stop. Dari korang nak fokus buy, korang nak cari reversal ke confirmation buy ke, ada saja breakout trendline, dah kena stop dah untuk korang cari buy. So instead of cari buy, terus switch immediately 3 saat, 1, 2, 3, think super fast untuk tukar terus. Daripada buy, kita cari off selling punya peluang. Pergi claim ebook dan e-video secara percuma. Apa yang korang perlu buat, hanya klik link di bio dan register untuk dapatkan ebook dan e-video tersebut. Dalam tu, aku dah siapkan 17 chapter dan 6 topik confirmation penting untuk kau hafal dan kau belajar. Claim ebook dan e-video tersebut secara percuma sekarang. So dengan cara trendline ni, korang boleh monitor pergerakan semasa, iaitu trending sekarang dalam keadaan apa, buying ataupun selling. So sebab kalau korang nak trade, yang pertama korang kena ada direction. Sebab kalau korang tak ada direction, itulah saat yang korang melawan trend ataupun korang mengikut trend. Dia ada 2 choice kat situ. Tapi kalau korang dah tahu direction, dengan korang tarik trendline 2 touch simple, 1 touch, 2 touch dah sentuh, tarik je trendline, automatically korang dah dapat satu trend dekat situ. Okay, sama ada trending of buy ataupun trending of sell. Tapi ingat, trendline ni walaupun dia 3 second,
basic benda tapi sangat-sangat powerful kalau korang pandai guna, maupun korang ni advanced trader ataupun korang ni newbie. Sebab bagi saya, trendline ni adalah satu alat untuk kita monitor arus pergerakan, tapi yang saya guna adalah di time frame H1 dan juga H4 sebagai trend semasa. Kalau nak pakai di daily pun boleh, tapi benda ni dah macam alat untuk swing trader dah. Nampak tak? Contoh, kita nampak keadaan sekarang dalam keadaan trendline ni, kita boleh identify sebagai market tengah trending of buying. Disebabkan tiada lagi breakout happen, masih lagi dalam keadaan yang menaik. So expected untuk gold ni keep on naik lagi, disebabkan dia baru saja respect kita punya kawasan support dan juga trendline ni masih belum dipecah. Kalaulah dia nak turun, syarat dia adalah dia kena pecahkan trendline ni dan juga support kita, barulah korang boleh nampak untuk dia menurun, at least maybe sampai the first support di sini dulu, and then dia akan decide untuk maybe dia buat reversal ke ataupun next confirmation ke. Itu biar market buat kerja. Tapi kita just nak tahu keadaan market semasa untuk kita decide sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell. So itulah fungsinya trendline, untuk korang identify trend semasa dalam pasaran saham yang korang masuk. So jelas, dalam masa 3 saat saja korang mampu untuk identify trend dengan hanya menggunakan basic tools of trendline. Ini hanya basic, ada banyak lagi advance. Nanti saya akan buat lagi video next, korang stay tune untuk kita tengok dan pelajari macam mana kita nak identify trend dengan lebih mudah dengan menggunakan advance method. So newbie terutamanya, video ni penting untuk anda supaya anda dapat belajar the first teknik untuk korang identify arus ataupun trend, untuk korang decide korang nak buy ataupun korang nak sell. So thank you untuk video kali ni, harap bermanfaat. Semoga benda ni menjadi satu kunci kejayaan untuk para newbie dekat luar sana. Bahawasanya bila korang dah belajar, korang dah tahu cara nak identify trend, InsyaAllah harap-harap korang boleh hold dan korang boleh aim for bigger reward dalam strategi dan setup yang korang masuk. So thank you very much. Jangan lupa subscribe YouTube channel UOT supaya korang dapat belajar dengan lebih mendalam daripada basic sampai advance. So make sure korang like, komen kalau rasa bermanfaat, dan share video ni kepada semua rakan-rakan trader anda. Road to 10k subscribers for UOT YouTube channel. So insyaAllah kita bertemu kembali ke next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.